Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini topik kita ada 5 tips untuk uruskan kerja-kerja perakaunan. Okey, kita ni biasanya usahawan, priority dia tu lebih kepada marketing dulu, marketing dan production. Okey, selepas itu barulah perakaunan. So, ramai yang cakap tidak cukup masa. Okey, selama masa tu cukup, semua 24 jam. Cuma macam mana kita mau letak priority tu saja. Okey, first, tips pertama, kena buat jadual khusus untuk buat akaun. Okey, kita bila berniaga, kita ada kita punya jadual operasi perniagaan. Okey, jadual operasi perniagaan. Kalau pejabat mungkin buka jam 9, tutup jam 5. Terpulang. Tapi kalau untuk buat akaun, saya sarankan untuk anda, especially yang bekerja sendiri, okay, yang tidak ada tim, yang tidak ada account staff. Okay, peruntukan masa anda 1 jam terakhir. Kalau balik jam 5, jam 4 tu buat akaun, fokus buat akaun. Tinggalkan segala marketing apa semua tu. Jam 4, jam 5 eksklusif hanya untuk accounting job. Okay, mau buat apa? Tampal segala receipt, buat filing, kalau perlu issue receipt. So, benda tu dia kena ada peruntukan masa every single day. Sebab kalau kita tidak buat hari ni, kita terpaksa ganti balik untuk esok. Mengkadak ni bukan senang. Untuk menggantikan ni tidak senang. Sebab kalau kita punya jualan setiap hari, amount banyak, kalau setakat 10 mungkin boleh catch up, tapi kalau 100 macam mana? Dia akan bertambah setiap hari, dia akan jadi beban buat kita pula. So it's better, tolong siapkan jadual. Sebelah pagi, do whatever you want, buat production ke, buat marketing ke, buat sales ke, buat COD ke, terpulang. Tapi jam-jam terakhir tu, kalau habis jam 5, jam 4 hingga jam 5. So, time to focus. Jangan buat benda lain. Fokus, siapkan accounting sahaja. Sebab itu, kita kena buat jadual, to-do list. Kena tahu. Macam saya ada hari-hari tertentu. Okey, contoh dia lah hari Isnin untuk buat marketing. Contoh. Okay, hari Selasa ada hari Selasa apa, hari Khamis apa. So, meetingnya bila. So, jam-jam tertentu, staff saya tidak akan boleh ganggu saya. Even kalau ada phone call masuk pun saya tidak akan jawab. Sebab saya fokus buat accounting. Orang ni kalau dia sudah biasa buat account, dia tidak akan berhenti. Okay, sebab once dia berhenti, untuk dapat mood balik buat account tu, dia ambil masa. So that's why, fine tune, since kita akan mula balik bekerja ke premise masing-masing, insyaAllah hari Isnin. So, atur balik jadual kerja. Sebelah petang tu jam-jam terakhir lah. Mungkin tutup jam 10 malam kalau restoran contoh dia. So, jam-jam terakhir tu fokus buat accounting sahaja. Okay? Ada juga orang yang bekerja di rumah. So, bekerja di rumah macam mana? So, kena tetapkan jadual. Sama juga, kita ada premis, kita tidak ada premis. Tetapkan jadual bekerja. Sebab jadual bekerja tu membantu kita fokus. Time bekerja di rumah, pisahkan antara kerja di rumah, kerja untuk rumah, dan juga kerja untuk perniagaan kita. Time tu kena ada perbezaan. Okay? Fokus tu maksud saya. Okay, so itu tips pertama. Selamat datang untuk yang baru masuk. Assalamualaikum. So, hari ni topik kita ada 5 tips untuk uruskan kerja-kerja perakaunan. Okey, minta tolong anda yang baik hati tolong jot down poin-poin yang saya sebutkan di ruangan komen ya untuk manfaat bersama. Hai Niati. Hai Suni. Tuan Hassan, Tuan Riko, Umi, Fazri. Okay, terima kasih join kita punya live hari ini. Kita masuk kepada poin yang nombor 2. Okey, poin nombor 2, kita kena keluarkan dokumen setiap kali transaksi. Ini cabaran sebab bukan semua orang bawa resit tu ke mana-mana. Okey, walaupun memang sudah ada peraturan setiap kali pembelian mesti bagi resit, tapi masih ramai yang tidak buat. Okey, tugas kita adalah pastikan resit dikeluarkan bila kita menjual. Bila kita membeli, pastikan kita dapat resit. Kalau tidak dapat, minta.
Okay, sebab kadang-kadang manusia terlupa juga. Okay, so tugas kita adalah untuk pastikan keluarkan dokumen. Dokumen apa? Dokumen kalau kita membeli, keluarkan, minta invoice dulu. Bila kita membayar, pastikan kita terima resit. Okay, sama juga bila kita menjual, keluarkan invoice. Bila kita terima duit, kita keluarkan resit. Okay. Waktu saya jual produk, okay, kadang-kadang saya COD juga produk, ke mana-mana saya akan pastikan resit ada di dalam bag, bill book, sedia ke mana-mana. Sebab kita tidak tahu, kadang-kadang on the spot, orang call minta produk kan, kita tidak plan. So, it's better kita letak dalam bag atau dalam kereta, sekali dengan stok, supaya tidak perlu balik pergi office, mencari-cari lagi. Dia tahu memang ada di situ. Tugas kita adalah bila orang order, orang buat payment, kita hantar, kita keluarkan resit. Resit tu mesti 2 ply. Okay, yang dua ni yang ada carbon. Okay, ply pertama yang original bagi kepada pembeli. Yang kopi tu simpan sebab dia bukti dan kita kena simpan dia selama 7 tahun. Bukti duit masuk. Okey, dokumen mesti simpan proper, simpan dalam file, jangan simpan dalam kotak. Simpan dalam file, dan mesti ada soft copy dan hard copy supaya senang cari. Dan macam saya cakap dalam live sebelum ini, saya bagi tahu dokumen di Malaysia untuk usahawan, untuk perniagaan kita akan simpan 7 tahun. Okey, kena simpan 7 tahun. Ini undang-undang, bukan saya yang cakap. Kalau LHDN datang untuk audit, benda tu mesti ada. Okay, so 7 tahun. Tidak boleh dibuang suka-suka hati. Okay, so pastikan dokumen kita keluarkan dan kita urus dengan baik. Bagi yang tidak tahu macam mana mau mengurus dokumen, buat filing, tidak tahu fungsi dokumen, invoice tu untuk apa, payment voucher untuk apa, delivery order untuk apa. 15 hari bulan, insyaAllah minggu depan, kami akan buat kelas pengurusan dokumen keuangan. Saya ada share link di live saya ini. Kalau mau join, tolong tekan tu, kita by Zoom sahaja. Sekarang masih ada super early bird. So, amount itu akan naik selepas ini. Okay, so ambil peluang ketika yuran masih murah, ajak kawan-kawan. Okay, so terima kasih Putri join, Tuan Louis, thank you join, Ida, thank you. Okay, kita sudah masuk kepada poin yang kedua. Sekarang poin ketiga. Poin ketiga, kita kena serahkan hal urus akaun ni, terutama simpan kira, kepada orang yang tepat. Kalau kita tidak pandai buat akaun, kita cuma kumpul dokumen, pergi cari orang yang pandai, serah, outsource. Minta dia buat. Okay? Kalau tidak mampu untuk hire staff. Kalau memang ada budget untuk hire kerani account, hire. Okay? Hire, jadi staff sendiri. Kalau tidak pandai, jangan buat pandai. Dan jangan mengharap kepada orang yang dia ada masa yang senang, dia tidak buat apa-apa, tidak sibuk. Jangan just serah pada dia. Semata-mata sebab dia ada masa yang banyak. Jangan. Sebab kalau ilmu simpan kira, ilmu accounting ni, simpan kira ni sebahagian daripada accounting, yang debit credit tu. Dia perlu ilmu teknikal. Okay? Kalau kita tidak pandai, mengaku tidak pandai. Tapi pergi cari orang untuk buat. Sebab kita mau report. Report tu, dia sangat penting untuk bantu kita majukan bisnes kita. Okay. So, proses account ni, dia bermula daripada kita jual beli. Bila kita jual beli, ada data daripada dokumen. Daripada dokumen itu, dilanjutkan kepada simpan kira, bookkeeping, debit, credit, semua tu. Kemudian, dia masukkan dia keluarkan report. So, part itu kita boleh hire orang buat. Part kita sebagai owner apa? Dapat report, mentafsir. Membaca dan mentafsir. Dia dua benda yang berbeza. Baca just tengok, oh amount ni okay, dalam account bank ada 1 juta. Best oh? 1 juta. Okay, tapi kita tidak tahu di sebalik 1 juta tu berapa banyak hutang, berapa persen yang kita mampu bayar dalam setiap RM1 hutang kita kepada bank. Contoh. So, itu mentafsir. So, tugas kita adalah untuk mentafsir. Okay, mentafsir tu sangat penting sebab dia itulah yang menjadikan kita
faham keadaan sebenar bisnes kita. Boleh pergi jauh ataupun memang sudah bersedia untuk gulung tikar. Okay? So, itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, gunakan accounting software. Sangat penting. Masa sekarang, jangan terlampau rajin pergi buat manual, secara manual. Kita bukan student budak sekolah tingkatan 4 yang baru mau belajar prinsip account. Kita adalah business owner yang perlu buat keputusan segera. Jadi segala report-report tu sebolehnya setiap hari ada. Jangan tunggu sebulan, jangan tunggu setahun. Kalau setahun dia macam contoh beginilah. Kita bawa kereta, setahun baru pergi servis. Bila servis setahun, ada terlalu banyak kerosakan in between setahun, dalam tempoh setahun tu. Jadi untuk mengubah dia perlu kos yang besar, dia perlu masa. Okay? Dan mungkin dia tidak boleh ubah. So sama juga, bila kita tidak ada report, kita tidak tahu keadaan semasa kita punya bisnes ni, menunggu setelah setahun, setelah sebulan, dia agak ambil masa untuk kita ubah benda-benda yang harus kita ubah. Okay, so gunakan software accounting. Sebab kalau software accounting, dia terus direct, boleh issue invoice, sebut harga, receipt. Okay, so dia senang, dia memudahkan. Jangan menyusahkan diri. Di pasaran sekarang ada banyak software accounting, ada banyak apps accounting. Yang tinggal sekarang subscribe saja. Tidak perlu beli, cuma subscribe. Langgan setiap bulan, setiap tahun. Okay, yang penting benda tu ada. Jangan ulang kesilapan saya. Sebab dulu bila saya mula-mula berniaga, saya rajin buat manual. Accounting degree kan. Accounting degree. Jadi saya rasa benda tu boleh. Tapi tidak boleh. So jangan ulang saya punya silap. Guna software. Please. Okay, untuk yang baru masuk, terima kasih join. So, hari ini kita punya topik adalah 5 tips untuk uruskan kerja-kerja perakaunan. Yang poin pertama, buat jadual khusus untuk uruskan kerja-kerja akaun. Yang kedua, kita kena keluarkan dokumen setiap kali ada transaksi. Yang ketiga, kita kena serahkan hal perakaunan kepada orang yang pakar, orang yang tepat. Okay, saya tidak minta anda pergi hire accountant, jangan. Dalam keadaan sekarang, mungkin selagi company anda tidak strong, outsource boleh, hire kerani account boleh, tidak masalah. Yang penting ada report tu saja. Yang keempat, gunakan accounting software ataupun apps untuk memudahkan. Dan poin yang terakhir adalah, yang kelima adalah belajar. Tolong belajar account. Macam mana anda belajar buat copywriting untuk marketing, macam mana anda belajar buat video, macam mana anda belajar untuk close sale, sama juga untuk accounting. Tolong belajar. Belajar apa? Belajar untuk tafsir account, belajar untuk tahu sistem, belajar untuk tahu fungsi setiap penyata laporan keuangan, faham apa fungsi, apa maksud asset, liability, equity pemilik, hasil jualan, profit margin, berapa profit margin yang sihat untuk company, berapa persen COGS yang bagus untuk company, untuk sustain. So, kena belajar. Di Rich Rats, apa yang saya buat selama 6 tahun ini, saya tidak mengajar account untuk anda buat. Sebab bagi saya, business owner tidak perlu buat segala kerja-kerja account. Benda ni, hire orang. Kita ada banyak benda mau buat. Untuk grow business, kita kena fikir sistemasinya, kita kena fikir macam mana planningnya, pelaksanaannya kena pantau. So, belajar untuk faham. Belajar untuk tahu apa yang staff anda buat. Belajar untuk tahu bila anda outsource, apa report yang anda dapat tu, apa intipatinya. Itu yang penting. Okay, pelaksanaan tugas-tugas ni kita boleh hire orang. Tapi tugas kita sebagai owner adalah untuk faham keadaan sebenar apa yang berlaku dalam company. Supaya kita boleh bertindak. Itulah kunci untuk bisnes grow lebih jauh. Okay, so hari ini itu saja tips, 5 tips bagaimana untuk menguruskan kerja-kerja account. So,
Saya ulang sekali lagi, kita ada kelas dokumen keuangan. InsyaAllah 15 hari bulan 5 through Zoom. Link yang saya sertakan tu anda boleh klik untuk daftar. Sekarang ada super early bird. InsyaAllah selepas itu, hujung bulan ada 2 hari kelas untuk finance for founders. Ada yang PM saya bagi tahu, Kak B, saya tidak pandai bab account. Kak B, saya memang zero, saya tidak tahu macam mana mau buat. Saya tidak tahu, tidak nampak. Okey, so 2 hari tersebut nanti program itu Finance for Founders belum buka lagi. InsyaAllah dalam beberapa hari kami akan buka. 2 hari anda akan belajar kira gaji. Anda akan belajar macam mana untuk berbelanja, macam mana untuk tentukan percentage bisnes anda, setiap kategori berapa persen dan berapa persen. Anda akan belajar macam mana untuk mengawal bisnes anda dari sudut perakaunan. So, terima kasih untuk anda yang join. Thank you Tuan Andy, thank you Mega. So, insyaAllah kita jumpa lagi hari Isnin. InsyaAllah semua akan boleh balik beroperasi di premis masing-masing. Tapi stay safe. Tolong jaga kesihatan sebab kita masih belum menang, masih bertarung. Pastikan ilmu-ilmu yang anda dapat sepanjang duduk di rumah ini apply dalam bisnes masing-masing. So, itu saja. Untuk transkrip sesi live hari ini boleh pergi ke www.sekolahusahawan.com. Ada blog di situ. Tengok di ruangan tips. InsyaAllah saya akan update sentiasa. Dan anda boleh follow saya di Spotify, Business with Bibi. Anda juga boleh tengok di YouTube channel Bibi Akhtar. InsyaAllah sedang dalam proses untuk upload lebih banyak konten. So, kita jumpa lagi dalam live akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.